rumah ada duri, ayam kuning buat sarang. Orang tamak selalu rugi, macam anjing dengan bayang-bayang. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Abdi Nur Syahada binti Ahmad Tafwafi dari Sekolah Kebangsaan Putrajaya Presiden 81. Saya akan berbicara tentang sebuah buku pilihan hati yang tidak asing lagi bagi pembaca yang meminati buku fiksyen misteri. Buku yang dipilih berjudul Sherlock Holmes, Empat Pemburu Harta. Buku ini mempunyai 186 halaman. Secara umumnya, Sherlock Holmes memaparkan kisah-kisah siri penyiasatan yang mencabar dan mendebarkan. Hasil karya atau konten ini telah diterjemah ke dalam bahasa Melayu oleh Imran Yusof dan diterbitkan pada tahun 2018 oleh penerbit X Sendirian Berhad. Conan Doyle merupakan penulis novel fiksyen ilmiah kebangsaan di Skotlandia. Beliau telah menulis 60 cerita detektif tentang Holmes. Dalam bab pertama diceritakan tentang Sherlock Holmes, seorang detektif hebat dan pintar. Beliau ego dan mempunyai falsafahnya tersendiri. Setiap kejayaan penyiasatan beliau direkodkan oleh pembantu beliau bernama Watson. Dr. Watson adalah rakan serumah Sherlock Holmes di Baker Street. Dalam bab seterusnya menceritakan tentang seorang wanita muda, Mary Morstan. Selepas kehilangan bapanya secara misteri, Mary Morstan saban tahun menerima sebutir mutiara yang berkilauan daripada seseorang yang tidak dikenali. Pada suatu hari, orang tersebut menjemputnya untuk bertemu. Mary Morstan telah pergi bertemu detektif Holmes dan Dr. Watson bagi menemaninya. Di sana, mereka bertemu si pengirim misteri. Dia adalah Thaddeus, anak kedua Tuan Shelton, sahabat Captain Morstan, ayah kepada Mary. Menurutnya, Tuan Shelton dan Captain Morstan telah menemui sejumlah harta karun yang mampu mengubah mereka menjadi manusia kaya di England 10 tahun yang lalu. Namun, malang menimpa apabila Captain Morstan tiba-tiba diserang sakit jantung sebelum sempat mereka membahagikan harta tersebut. Sikap tamak telah menguasai Tuan Shelton, membuatkan beliau telah mengambil seluruh harta dan tidak melaporkan kematian Captain Morstan kepada sesiapa pun. Setelah kematian Tuan Shelton secara misteri, anak-anak kembar Tuan Shelton, Thaddeus si baik hati dan Bartholomew si panas barat, telah memegang amanah untuk menyerahkan mahkota dan sebahagian harta itu kepada Mary Morstan. Namun, mereka tidak sependapat. Sikap tamak Bartholomew membuatkan Thaddeus yang baik hati terpaksa menghantar satu persatu mutiara dari mahkota harta karun peninggalan Captain Morstan itu kepada Mary Morstan setiap tahun supaya nasibnya terbela selepas kehilangan dan kematian bapanya secara misteri. Sebelum kisah benar tentang mutiara-mutiara dan harta karun itu terungkap, mereka berhadapan dengan satu kes pembunuhan pelik di mana Bartholomew ditemui kejam mati dibunuh di dalam bilik berkunci dengan mesej yang bertulis Sumpah Empat Sahabat. Selain itu, semua harta karunnya juga lenyap. Di sinilah bermulanya aksi detektif Holmes dan Dr. Watson menyiasat segala persoalan. Siapakah pelakunya, mengapa dan di manakah harta karun tersebut. Plot yang menarik dalam cerita ini apabila mereka menjumpai satu demi satu bukti dalam keadaan mencabar dan mendebarkan. Pembaca akan dapat merasai debaran dan misteri yang berlaku apabila kesan tapak kaki yang ditemui adalah manusia berkaki kayu. Duri yang tertusuk pada kepala si mati mengandungi racun alkalat yang menyebabkan mangsa kejang otot seperti papan lalu mati serta-merta. Disebabkan kepintaran detektif Holmes dengan bantuan Dr. Watson yang setia, misteri dapat dirungkai. Klimaks dalam cerita ini adalah babak perebutan harta karun di Sungai Thames antara dua pihak. Jangan semua cuba menabur harta karun di sepanjang sungai supaya sesiapa pun tidak dapat memilikinya. Apatah lagi jangan semua berkaki kayu. Pengajaran dalam cerita ini ialah jangan tamak kerana orang tamak selalu rugi. Contohnya, sikap tamak Bartholomew akhirnya memakan diri apabila mati dibunuh secara kejam akibat perebutan harta karun yang disayanginya sehingga tidak sanggup berkongsi dengan Mary Morstan.
Walaupun begitu, itulah kuasa harta, mengaburi mata manusia, membutakan hati walau sesiapa dan mampu menyerap iman kita.